Assalamualaikum. Tuan-tuan yang dah masuk, bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi. Hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke-69 dari surah Yasin itu, tuan. Silakan. Silakan. InsyaAllah kita akan mula sebentar lagi. Silakan tuan-tuan, silakan. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi. Siapa yang ada janji dengan kawan-kawan untuk untuk join program kita, boleh teks mereka lah menggunakan WhatsApp dan sebagainya, tuan-tuan. Dia grup surau ke, grup jiran ke, grup kawan-kawan ke, ya. Silakan, jemput masuk. InsyaAllah kita akan mulakan. Hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke-69 ni, tuan-tuan, dari surah Yasin, insyaAllah. Siapa yang belum follow kita di FB, follow lah ya. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat notification setiap kali kita nak bersiaran, insyaAllah. Silakan. Kalau tuan-tuan nak tengok program kita yang lama-lama, yang mudahnya selain daripada FB, tuan-tuan boleh pergi ke YouTube kita. Tuan-tuan cari Live Ustaz Nasar. Live Ustaz Nasar. Di situ ada kita punya program yang kita susun di sini, ya, dan ada program-program lain juga. Dan pengajian kita lebih kurang macam ni juga. Tuan-tuan cuma tuan-tuan boleh tukar-tukar ayat lain lah. So tuan-tuan, insyaAllah kita mulakan majlis kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab, iaitu surah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini seperti mana yang saya sebut tadi, kita akan bahaskan ayat yang baru. Kita akan bahaskan ayat yang ke-69 dari surah Yasin, tuan-tuan ya.
Jadi untuk format pengajian kita ni khusus untuk pelajar-pelajar ataupun tuan-tuan yang baru menyertai kita tuan-tuan ni. Yang pertama kita akan baca ayat, tuan-tuan boleh semak ataupun tuan-tuan boleh ikut sekali membaca, dan tuan-tuan jangan risau yang tak ada Quran di tangan pun tak apa. Tuan-tuan akan share skrin dengan saya, skrin yang sama sekejap lagi. Yang keduanya, selepas kita baca, saya pastikan saya bantu tuan-tuan untuk faham apa maksud ayat tu dari sudut terjemahan dan apa kaitannya dengan ayat sebelum kalau adalah dan selepas pada itu baru kita tafsirkan ayat, kita tengok apa message yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan pada kita melalui ayat tersebut dan di hujung nanti kita akan bahaskan dia punya technical nahwu dia So tuan-tuan sama-sama dengan saya kita pergi pada ayat dan kita tengok apa macam mana ayat ni dan kita baca bersama-sama insya-Allah tuan-tuan Baik. Tuan tengok dalam konteks ayat ni sebentar Right. Okey. Kita akan bahaskan ayat yang bawah ni yang ke-69 saya besarkan ayat insya-Allah. Ni wa ma 'allamnahu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Baik, tengok permulaan ayat dia. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra kata Allah ini kita consider sebagai rangkaian yang pertama. Wa ma yanbaghi lahu kata Allah. Ni rangkaian kedua lah, tapi tak apa kat sini ada jim tu kan, jaiz tu. Kemudian in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubinun. Okey, rangkaian pertama dulu Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra kata Allah dan tidaklah kami mengajarkan kepada dia itu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, dan tidaklah kami mengajar dia iaitu Nabi Muhammad akan syair kata Allah kami tidak mengajar Nabi Muhammad itu, kami tidak mengajar Muhammad itu akan syair kata Allah. Wa ma yanbaghi lahu kata Allah, dan tidaklah sepatutnya untuk Rasulullah itu mempelajari syair. Ataupun dan syair itu dan penyair itu bukan kerja Nabi, tidak layak bagi Nabi untuk menjadi penyair, tu maksudnya. Wa ma yanbaghi lahu, yang bagi ni maknanya tidak sepatutnya ataupun tidak layak dan tidaklah layak dan tidaklah sepatut baginya untuk menjadi penyair ataupun mempelajari syair dia tidak layak menjadi penyair kata Allah In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin, tidak lain ia iaitu Al-Quran itu melainkan adalah nasihat ataupun peringatan kata Allah dan bacaan yang jelas. Dia adalah nasihat ataupun peringatan dan bacaan yang jelas. Dalam Quran masuk kat sini ialah bacaan, tuan-tuan Sekali lagi tuan-tuan tengok, kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad dan tidak layak Muhammad itu menjadi penyair, dan tidak lain Quran yang dibawa yang dibacakan oleh Muhammad itu adalah peringatan bukan syair, dan dia adalah bacaan yang jelas. Bacaan yang jelas. Kadang-kadang tuan-tuan baca syair ataupun kita baca puisi dan sebagainya, dia mengandungi mesej yang abstrak kan. Mesej yang tidak difahami ataupun sukar untuk memahami. Sedangkan Al-Quran itu Allah Subhanahu Taala sebut dia merupakan bacaan yang jelas. Dia merupakan bacaan yang jelas. Selain daripada itu dia merupakan peringatan. Selain daripada peringatan dia merupakan bacaan yang jelas. Tuan-tuan peringatan ni dulu. Quran ni bukan sekadar untuk dibaca saja, tengok sini. Itu peringatan yang Allah Ta'ala sebut dulu Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, fahamkan ayat dia kan? Tidaklah kami mengajar syair kepada Muhammad, dan tidak layak Muhammad itu menjadi penyair, ataupun tidak layak Muhammad itu diajarkan syair-syair. Tidak lain apa yang dibaca oleh Muhammad itu bukan syair, sebaliknya adalah peringatan. Dan dia adalah Quranun mubinun, bacaan yang jelas. Syair-syair ni kadang-kadang dia tak jelas, tapi Quran itu merupakan satu bacaan yang jelas, dan dia lebih penting lagi dia merupakan peringatan kepada orang-orang yang nak mengambil peringatan. Faham itu sana? Baik, kita tengok dalam konteks ayat ini sebenarnya apalah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan, tuan-tuan Okay, kalau kita tengok dalam konteks ayat ini, tuan-tuan dalam konteks ayat ini dia ada dua tujuan besar lah. Dia ada tiga tujuan, tapi dua tu tujuan yang paling utama sekali, tuan-tuan Yang pertamanya Allah Ta'ala nak sampaikan dalam ayat ni ialah Al-Quran itu bukan syair yang dicipta oleh Muhammad. Itu yang pertama sekali. Al-Quran bukanlah syair yang diciptakan oleh Muhammad. Yang kedua apa, tuan-tuan? Yang kedua Allah Ta'ala nak beritahu Muhammad ni bukan penyair. Yang pertama, Quran bukanlah
syair yang dicipta oleh seseorang, ya. Yang kedua, Muhammad tu sendiri dia bukan seorang penyair. Muhammad tu bukan. Ini adalah dua benda besar yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan dalam konteks ini. Tapi ada satu benda kecil, iaitu Muhammad ni tak layak jadi penyair sebenarnya. Dia ialah seorang nabi, dia menyampaikan berita-berita dari langit, Itu mesej yang ketiga, tapi mesej utama dia ialah yang pertama, Al-Quran bukan syair. Yang kedua, Muhammad bukan penyair. Itu kalau dalam konteks saya ini, itu antara dua benda besar sekali yang kita boleh nampak, semua orang boleh tengok ayat tu, permulaan tu memang tentu kita boleh nampak perkara tersebut, tuan-tuan. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kita sorot daripada nabi-nabi sebelum daripada Rasulullah SAW ni, tuan-tuan, ramai di antara nabi-nabi ni, ya, dia dilahirkan dalam kaum mereka, bukan turun dari langit, ataupun malaikat ke jin ke, bukan, dia manusia biasa. Dia lahir dari keturunan, atau dilahir adalah dalam kaum dia. Allah Ta'ala lantik manusia ni, Allah pilih dia menjadi seorang nabi. Dia ialah di kalangan manusia. Maknanya apa? Maknanya dia lahir di kalangan kaum dia lah. Antara kaum dia tu salah seorang daripadanya dapat anak, dan anak itu dilantik menjadi seorang nabi. Yang mana tuan-tuan, dia bukan turun dari langit, yang dia bukan tidak dikenali oleh sesiapa pun dalam komuniti mereka. Jadi dia mesti dikenali, samalah macam Rasulullah SAW. Ya, kenapa dia lahir daripada kaum tu? Supaya semua orang kenal siapa bapa dia, siapa mak dia, siapa adik-beradik dia, siapa saudara dia, supaya orang-orang ni tahu bahawasanya yang lahir ni, nabi ni, dia merupakan seorang manusia. Dia merupakan seorang manusia, dan bila macam tu keadaan dia, apa yang dilakukan oleh nabi tersebut secara manusiawi boleh dilakukan juga oleh orang-orang lain. Apa yang dilakukan oleh orang lain, nabi tu boleh lakukan, dan apa yang dilakukan oleh nabi tersebut juga boleh dilakukan oleh orang lain. Dia makan ke, dia minum ke, dia tidur di panjat gunung, di turun bukit, di panjat pokok, tak kira lah, tuan-tuan. Dia mengembala kambing. Jadi apa yang dibuat oleh nabi tersebut juga boleh dibuat oleh orang lain, tuan-tuan. Dan apa yang boleh dibuat orang lain juga boleh dilakukan oleh nabi tersebut. Ya. Ibadat-ibadat yang disarankan oleh Nabi tersebut, yang diwajibkan oleh Nabi tersebut, yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, jika dilakukan oleh Nabi tersebut juga boleh dilakukan oleh orang-orang yang di sekeliling dia, tuan-tuan. Maknanya dia bukan ada kuasa special yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia boleh melakukan ibadat yang lebih daripada yang dilakukan oleh manusia lain. Kecuali ada beberapa perkara yang kita sebut sebagai mukjizat, tuan-tuan, yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla khas kepada Nabi tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya tak lain untuk mendakwahi kaum tersebut. Faham ke tidak? Ada mukjizat yang diberikan. Tapi secara umumnya, Nabi itu dia merupakan seorang manusia, tuan-tuan. Dia merupakan seorang manusia seperti mana yang saya sebut tadi. Secara manusiawi dia pun boleh marah. Secara manusiawi dia pun boleh sedih. Manusia biasa, tak ada masalah. Tapi ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi tersebut yang kita sebut sebagai mukjizat. Dan kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan, sebenarnya mukjizat ni adalah gelaran ataupun adalah sebutan apabila sesuatu keistimewaan diberikan kepada Nabi, sesuatu yang berlainan ataupun yang mencari adat, kan orang kampung kata, yang mencari adat. Kalau diberikan kepada seorang Nabi, kita panggil itu sebagai mukjizat lah. Tapi kalau benda yang sama juga diberikan kepada orang yang bukan Nabi, contohnya orang-orang soleh, itu kita panggil karamah, gitulah. Kalau orang biasa macam kita ni, kalau Allah Ta'ala, ada juga pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah datangkan pada kita pada keadaan tertentu yang bukan kita mempelajari, tuan-tuan. Mukjizat ni bukan sesuatu yang boleh dipelajari, dia bukan sihir, tuan-tuan. Mukjizat, karamah ataupun maunah, orang macam kita ni, kalau pertolongan tersebut dipanggil sebagai maunah, tuan-tuan. Jadi itu tidak dipelajari, itu didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kadang-kadang kita tak minta pun tapi kita mengharapkan pertolongan daripada seorang, Allah Taala akan tolong. Itu kita panggil maunah kalau orang macam kita. Tapi kalau orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, orang yang tak tinggal solat malam, orang yang selalu baca Quran, orang yang faham apa dibaca, jadi orang ni dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau pertolongan disebabkan oleh permintaan orang ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kabulkan, itu kita panggil sebagai karamah dia, karamah. Tapi bila datang kepada Nabi dipanggil mukjizat, datang kepada orang soleh dipanggil dipanggil karamah, datang kepada orang macam kita dipanggil sebagai maunah, tuan-tuan. Boleh berlaku, tak ada masalah, tuan-tuan. Okey, mukjizat yang diberikan kepada Nabi tersebut, yang pertama tidak dipelajari lah. Yang keduanya, itu tujuannya apa tahu? Tujuannya ialah untuk proses mendakwahi kaum dia. Proses mendakwahi kaum dia.
Dan nabi-nabi ni juga bertutur dekat dalam bahasa yang dituturkan oleh kaum dia juga. Yang ini jadi syahid kepada pengajian kita hari ni ya. So nabi-nabi ni dia lahir dalam kaum tersebut kan, salah seorang daripada ahli kaum tersebut melahirkan seorang anak, dan anak ini yang dilantik sebagai nabi contohnya kan. Jadi dia akan berbicara menggunakan bahasa kaum tersebut. Tuan-tuan tengok Nabi Musa dia berbicara dalam bahasa yang difahami oleh kaum dia. Nabi Isa pun sama, dan begitu juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, dia berbicara dengan bahasa Arab yang fasih yang difahami oleh kaum dia. Ya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini semasa kecil dia dibawa pergi daripada kampung halaman dia oleh Halimatus Sa'diyah untuk disusukan, dan Bani Sa'di ni tuan-tuan merupakan satu bangsa yang kuat bahasa dia tuan-tuan. Di situ yang Rasulullah SAW ini dia dapat mempelajari bahasa Arab yang fasih itu daripada golongan Bani Sa'di itu, daripada kecil-kecil lagi tuan-tuan. Dan orang Quraisy apabila dia balik ke Mekah bersama dengan orang Quraisy yang lain tuan-tuan kan. Jadi waktu itu dia mempunyai bahasa yang kuat. Dan orang Quraisy ni pun merupakan bangsa yang kuat dalam hal yang berkaitan dengan bahasa tersebut. So apa yang saya nak sebut ialah Nabi itu bertutur dalam bahasa kaum mereka. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bila Nabi ni menyampaikan sesuatu, kaum dia tu mengerti dengan kemas apa yang disebut oleh Nabi tersebut. Dia tahu dengan mendalam apa yang dimaksudkan oleh Nabi tersebut. Tuan-tuan tahu, katalah Nabi itu berbicara tentang ataupun dia menggunakan kiasan, dia menggunakan perlambangan sesuai untuk kaum itu tuan-tuan. Tuan-tuan kan pernah dengar kalau kiasan dalam bahasa Cina kan disebut macam tu macam ni kan. Jadi kalau kita yang bukan orang Cina kita tak faham. Samalah macam kita orang Melayu, apabila kita sebut sesuatu, kau ni macam apa kita sebut awak ni macam pergi mencari timba contohnya, ataupun lebih sudu dari kuah kan. Jadi itu hanya orang Melayu yang faham tuan-tuan. Orang Melayu yang kuat bahasa dia akan faham lah. Tapi kalau bangsa lain dia dengar sudu lebih dari kuah, apa maksud dia? Apa maksud dia? Dia tak faham. Jadi sama macam kalau bilalan daripada orang Cina tuan-tuan tahu. Jadi itu antara kenapa hikmah dia Allah Ta'ala turunkan Nabi tersebut dalam bangsa tersebut dan bertutur dalam bahasa yang difahami oleh kaum tersebut. Bila kaum dia bertanya sesuatu dan berkata sesuatu, Nabi boleh faham apa kehendak kaum dia. Dan apabila Nabi itu menyampaikan sesuatu, kaum dia boleh faham dengan mendalam apa yang dimaksudkan oleh Nabi tersebut. Itu antara hikmah kenapa Nabi itu tidak dilahirkan daripada kalangan malaikat ke, daripada kalangan jin tu. Ya. Okey, yang berikutnya tuan-tuan, nabi-nabi ni, yang ni saya nak bawa tuan-tuan pada kita punya ni, tapi saya bagi beberapa contoh ya. So nabi-nabi ni biasa keadaan ini, nabi itu dibangkitkan dengan mukjizat dia, itu biasanya mukjizat dia itu ada kaitan dengan keahlian ataupun kepakaran kaum dia. Tuan-tuan dia ada mukjizat yang diberikan kepada nabi tersebut, biasanya lah, bukan semua, kita tak tahu semua cerita, tapi sebahagiannya kita tahu bahawasanya nabi itu dilahirkan pada dalam diberikan mukjizat yang mana mukjizat itu ada kaitan dengan keahlian kaum dia sendiri. Contoh dia siapa? Contoh ni macam Nabi Musa lah. Nabi Musa dilahirkan di tempat yang mana di situ orang mengamalkan sihir kan. Pengamal sihir ni ramai dan pengamalan sihir ni begitu kuat di situ. Jadi Nabi Musa AS ini diberikan mukjizat dalam bentuk yang seolah-olah macam sihir, tapi bukan sihir, itu mukjizat. Bagi tongkat pada dia, campak tongkat tu jadi ular dan makan semua ular-ular yang dihayalkan oleh ahli-ahli sihir tersebut. Jadi benda tu Allah Taala bagi mukjizat tersebut dalam bentuk yang seakan-akan menyamai apa yang menjadi kepakaran kepada kaum tersebut. Tak lain tak bukan ialah untuk mendakwahi kaum tersebut. Ini bukan sihir. Sebaliknya ini adalah mukjizat dari Allah Azza wa Jalla macam tu. Begitu juga dengan Nabi Isa AS. Nabi Isa ni lahir pada waktu orang tengah orang tengah gairah dengan teknik perubatan pada waktu itu. Ramai tabib-tabib, ramai ahli-ahli, pakar-pakar perubatan waktu itu. Jadi waktu itu Nabi Isa dilahirkan dengan mukjizat, dengan keupayaan dia boleh menyembuhkan penyakit-penyakit yang mustahil untuk disembuhkan tuan-tuan. Dia boleh sembuhkan orang buta, dia boleh sembuhkan orang sakit, orang sopak kan.
Dan yang paling besar sekali mukjizat yang Allah Ta'ala bagi pada dia waktu tersebut yang kita tahu ialah dia boleh menyembuhkan ataupun dia boleh menghidupkan orang yang mati. Itu adalah mukjizat dari Allah kepada Nabi Isa AS. Tentulah dengan izin Allah Azza wa Jalla apapun kan ya. Tapi itu adalah antara mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa pada waktu tersebut sesuai dengan apa yang dipraktiskan oleh kaum tersebut. Okey, saya nak teruskan tapi tuan-tuan dah share belum? Tuan-tuan share, saya bagi 5 saat. Share lah di FB tuan-tuan supaya ramai yang dapat manfaat daripada program ni insya-Allah ya tuan-tuan Okay, tuan-tuan share je, tekan klik je, bukan susah kan? Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu tu orang tengah gila syair tau. Orang tengah gila bersyair ni tuan-tuan menyusun kata-kata ya, kemudian melontarkan kata-kata tersebut habis semua tentang arak saya ada dengar tentang arak yang apa tu contohnya lah antara benda kan apa tu jika aku telah tiada ya tanamkan benih anggur di kuburanku supaya aku dapat menikmati rasanya di dalam lahat macam itulah lebih kurang. Maknanya syair itu syair zaman jahiliah lah, itu syair zaman jahiliah. Jadi apa ni zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan tu tuan-tuan, zaman tu memang zaman syair. Zaman puisi-puisi dan sebagainya dan penyair-penyair pada waktu itu amat diagung-agungkan tuan-tuan. Ya, kemudian Rasulullah dibangkitkan dengan sebuah kitab yang namanya Al-Quran, yang mana Al-Quran itu mengalahkan ataupun melebihi semua syair-syair yang dibuat pada waktu tersebut dan penyair-penyair tak mampu untuk tandingi ayat-ayat Al-Quran tersebut tuan-tuan. Ya, waktu tu. Ya. Jadi zaman jahiliah ni tuan-tuan, syair-syair ni dia kalau syair itu menang dalam pertandingan ataupun syair-syair yang bagus ya, digantung dekat Kaabah tuan-tuan. Ya, bila digantung dekat Kaabah tu tujuannya apa? Tujuan semua ramai orang yang boleh menikmati keindahan bahasa yang dikarang oleh penyair tersebut. Mungkin yang cerita pasal buah pokok anggur tanam kat kubur tu mungkin itu antara yang wallahualam lah, itu mungkin yang hebat pada zaman dia tuan-tuan ni. Jadi kalau macam tu gantung dekat Kaabah tuan-tuan supaya orang Quraisy lain dapat menikmati keindahan bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut ya. Jadi kalau itulah keadaan dia tuan-tuan, bila Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang begitu indah, tuan-tuan kalau faham bahasa Arab Al-Quran yang mana tuan-tuan sedang berusaha sekarang ni bersama-sama dengan saya cuba bantu. Bahasa Al-Quran ni unik dia tuan-tuan yang saya nampak unik yang saya nampak ialah dia ni dia guna perkataan yang biasa sebenarnya tapi apabila disusun perkataan yang biasa tu menjadi susunan kata yang sangat sempurna. Yang tu yang kita susah nak sebut. Kalau tuan-tuan tengok syair-syair bahasa Arab kalau tuan-tuan belajar sangat bombastik bahasa dia. Berbanding dengan bahasa Al-Quran yang mudah tapi selepas disusun dia mengalahkan syair-syair yang hebat yang apa tu yang menggunakan bahasa yang bombastik. Tuan-tuan faham tak maksud saya Kalau bahasa Melayu pun samalah. Kalau tuan-tuan guna bahasa-bahasa yang apa tu bahasa-bahasa yang diambil daripada kamus diambil bahasa-bahasa yang dalam dan sebagainya kan. Itu bukan bahasa perbualan kita. Kita biasa berbual dengan perkataan-perkataan yang regular yang digunakan kan. Jadi Al-Quran ini menggunakan perkataan yang regular sebenarnya. Dan perkataan-perkataan regular ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kalimat yang sama tu tuan-tuan boleh jumpa berkali-kali dalam muka surat yang sama tu. Maknanya Allah Taala ni dia tidak menyusahkan kita dengan Al-Quran itu. Kecuali dalam beberapa surah yang tertentu Allah nak tunjukkan kekuatan bahasa dia yang itu memang kita tak boleh challenge lah. Tapi secara umumnya Al-Quran itu digunakan bahasa yang mudah. Tapi selepas disusun dia jadi sangat indah tuan-tuan. Jadi sangat Quran ni sebab tu Allah Taala kata mudah untuk kita fahami, untuk kita pelajari. Kan? Allah Taala kata apa? Al-Quran ini sangat mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Dan sesungguhnya memang kami mudahkan Al-Quran itu untuk peringatan kata Allah. Mudahkan Al-Quran itu untuk peringatan. So Al-Quran ni tuan-tuan sangat hebat hingga ahli syair para penyair pada waktu itu terpegun dan mengaku bahawasanya ini yang Muhammad sebut ni dia bukanlah syair, dia datang daripada satu kuasa yang lain yang menyebabkan semua orang boleh kita panggillah terpesona dengan kata-kata tersebut. Terpesona dengan kata-kata tersebut. Manalah ada kalimat ataupun bacaan yang kita boleh baca tak jemu-jemu selama berpuluh tahun tuan-tuan. Saya baca surah-surah lah, adalah sikit-sikit surah yang kita hafalkan berpuluh-puluh tahun tuan-tuan kita baca tak jemu-jemu tuan-tuan.
Surah Fatihah tuan-tuan baca daripada kecil kan sampai ke tua, satu hari berbelas-belas kali kita baca tuan-tuan kan. Tapi kita tak akan pernah jemu dengan surah Fatihah tersebut. Tapi saya nak cerita satu benda tuan-tuan. Ini agak kelakar sikitlah. Ni masa kes turunnya surah Nabi Yusuf tuan-tuan. Ni masa kes turunnya surah Nabi Yusuf. Jadi biasanya Al-Quran itu turun dalam bentuk seperti mana yang kita tahulah ayat-ayat ni kan, macam yang kita baca sekarang ni kan. Jadi satu hari kan nampak macam para sahabat ni dia nak kelainan daripada Al-Quran ni tuan-tuan. Dia nak kelainan daripada Al-Quran. Dia tak kata dia bosan lah dengan ayat Al-Quran tu. Dia suka baca, kita pun suka kan. Tapi dia seolah-olah nak kelainan daripada ayat Al-Quran. Jadi pada waktu itu Allah turunkan satu surah yang menceritakan satu kisah daripada awal sampai habis tuan-tuan. Kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf tu diturunkan dan masa tu para sahabat ni sukalah dengan surah tersebut sebab dia merupakan sebuah kisah, sebuah cerita tuan-tuan. Jadi kelainan-kelainan yang dibawakan oleh Allah dalam Al-Quran, melalui ayat-ayat Quran dan sebagainya tuan-tuan. Okey. Dalam ayat ni juga tuan-tuan dalam ayat ni juga Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia bukan penyair, tak layak untuk dia menjadi seorang penyair tuan-tuan. Itu Allah Taala sebut dalam ayat ni kan. Dan kalau tuan-tuan nak tahu dalam sebuah asar menceritakan semasa Rasulullah SAW itu berhijrah, dia sampai ke Madinah daripada Mekah, dia sampai ke Madinah tuan-tuan. Jadi masa Rasulullah masuk ke Madinah kan beliau disambut dengan syair-syair baik-baik syair tala'al badru alaina kan dan seterusnya lah min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina wada'a lillahi mada'a lillahi da'an. Jadi itu sebenarnya syair tuan-tuan. Itu dilafazkan oleh orang Madinah semasa menjemput ataupun semasa menerima kedatangan kehadiran Rasulullah SAW bersama dengan sahabat baginda Abu Bakar kan. Kalau dalam asalnya tuan, sebenarnya Rasulullah ni dia tak mampu nak mengingati baik-baik syair yang mudah. Kita pun boleh ingatkan, tapi Rasulullah tak mampu nak ingat baik-baik syair tersebut pada waktu itu. Nak menunjukkan yang Rasulullah ni tak layak untuk dia bersyair tuan-tuan. Ya Allah tak bagi kelebihan dia untuk bersyair supaya apa? Nak buktikan bahawasanya apa yang disebut tu bukan syair. Bukan syair. Menurut kisah tersebut, menurut asal tersebut bahawasanya Rasulullah ini cuba nak menyebut pun tak boleh, disilap-silap. Sebut yang pertama, kemudian yang kedua dah silap lagi, yang ketiga dah silap lagi. Dia tak mampu nak ingat bait-bait syair tersebut. Itulah ayat ni Allah Taala kata, wama yang barilah, wama yang baril, dan tidak layak untuk dia untuk menjadi seorang penyair. Wallahu alam, wallahu alam. Tapi pada ikut asar yang saya terima bahawasanya Rasulullah cuba nak menyebut tapi tak boleh nak sebut perkataan yang dilafazkan oleh orang Madinah pada waktu tersebut kan. Lagipun orang tu sedang memuji dia kan. Jadi takkan dia pun nak sebut benda yang sama juga. Jadi tentulah tentulah kelakar pula kan, macam angkat bakul isi bakul angkat sendiri pula. Jadi tapi yang saya terima bahawasanya Rasulullah memang tak mampu untuk menyebut baik-baik syair yang disebutkan oleh orang Madinah pada waktu tersebut tuan-tuan. Dan lagi satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sebelum dia dibangkitkan menjadi nabi tuan-tuan, dia tak boleh membaca. Jadi macam mana dia nak menulis syair-syair yang dia karang, sedangkan Al-Quran itu tetap sebutannya dia mutawatir sebutan Al-Quran ni, mutawatir sebutan, mutawatir ejaan, mutawatir dari sudut bacaan, mutawatir dari sudut teknik bacaan. Dia mutawatir ni maknanya diwahyukan lebih daripada oleh 10 orang sahabat tuan-tuan. Jadi ayat Al-Quran ni dia memang mutawatir semua dari segi tulisan, bacaan dan ada tulisan-tulisan atau ejaan-ejaan Al-Quran ni kadang-kadang dia tak sama dengan ejaan yang sebenar tuan-tuan. Contohnya tuan-tuan pernah dengar tak amma yatasaalun kan? Amma yatasaalun. Dia sebenarnya an ma yatasaalun. Ma tu panjang tuan-tuan. Tapi dalam ayat tu amma ma tu pendek. Sedangkan ejaan dia mesti kena ma kalau ikut yang sebenar. Jadi kenapa kita baca pendek ma tu? Sebab Rasulullah ajar kita baca amma yatasaalun. Nak tunjukkan Al-Quran itu dia memang sebutan bacaan dia pun mutawatir daripada Rasulullah SAW. Kenapa orang Arab dulu sahabat tak tukar? Kenapa baca amma kan pendek? Bacalah panjang amma yatasal. Baca ma tu panjang. Tak. Sebab Rasulullah baca ma pendek jadi dia orang ikut baca ma tu pendek. Walaupun dari sudut bahasa Arab dia tak ada kena-mena lah. Pendek. Dia mesti kena baca panjang kalau dari sudut bahasa Arab. Tapi bacaan yang Rasulullah lafazkan tu yang dituruti. Sebab tu nak buktikan bahawasanya Quran ini dia mutawatir bacaan dia tuan-tuan.
Ya. So Rasulullah ni sebenarnya dia tak kerti membaca sebelum Al-Quran itu diturunkan. Betul ke tidak? Dan sebahagian daripada dan kebanyakan daripada kita percaya bahawasanya Rasulullah selepas dia dibangkitkan menjadi nabi pun dia tak boleh baca juga kan. Jadi tak apalah. Yang penting Rasulullah sebelum daripada dia dibangkitkan jadi rasul, dia tak erti baca. Jadi kalau tak erti baca, macam mana dia nak tulis syair? Seorang penyair dia kena pandai membaca dan menulis. Betul tak? Kalau dia tulis apa, dia kena tulis apa yang dia lontarkan panjang, macam mana dia nak ingat? Jadi selepas dia tulis, bila dia nak sampaikan ke orang, dia kena baca lah semula. Jadi Rasulullah ni tak kerti baca, tak kerti menulis. So macam mana dia nak karang syair? Jadi itu antara hujah lah bahawasanya yang Quran ini bukanlah syair yang dicipta oleh Muhammad, bukanlah diciptakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis Al-Quran ni apa? Tuan-tuan tengok di hujung ayat bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Al-Quran ini, dia yang pertama ialah peringatan, tuan-tuan. Dan dia adalah bacaan yang terang dan nyata. Dia bukan seperti syair-syair yang abstrak yang kita tak tahu apa maksud sebenar dia. Kadang-kadang ada double meaning, kadang-kadang mungkin ada triple meaning dan sebagainya kan. Tidak, Al-Quran ni dia adalah satu bacaan yang jelas dan terang, dan orang kalau baca dia akan faham apa yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam konteks itu. Tapi ada beberapa ayat yang yang mustabihat. Jadi ada benda yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ada benda yang kita biarkan dia mustabihat. Okey tuan-tuan, boleh difahami oleh sebahagian orang dan mungkin kefahaman sebahagian orang yang lain tu dia berbeza pandangan dengan orang yang kedua, itu cerita lain lah. Tapi yang penting secara umumnya Al-Quran ni mudah kita fahami bacaan dia. Okey, kita tengok dari sudut teknikal nahwu. Nanti saya terjemahkan semula ayat ni. Mudah-mudahan tuan-tuan faham. Dan tidaklah kami mengajarkan kepada dia itu syair. Dia tu rujuk kepada Nabi Muhammad. Dan tidak layak bagi dia. Dan tidaklah layak bagi dia untuk menjadi penyair ataupun mempelajari syair. Tidak lain, Al-Quran itu, tidak lain ia melainkan adalah peringatan ataupun nasihat dan bacaan yang jelas. Itu maksudnya. Ya. Okay, kita ambil satu rangkap. Wama alamnahu syi'ra. Kalimat yang pertama wa, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok wa. Okey. Wa ni dia ada dua possibility lah, sama ada wa ni wa permulaan cerita ataupun wa penyambung cerita kan. So wa ni dalam konteks ini dia merupakan kalimat permulaan cerita, sebab dalam ayat ni dia tidak ada kesinambungan dengan ayat yang sebelum, tuan-tuan. Ayat yang sebelum ni Allah Taala kata, tengok dan tidaklah kami panjangkan umur dan sesiapa yang kami panjangkan umur dia, kami kurangkan keupayaan dia dari sudut penciptaan. Kamu tidak memikirkannya ke? Itu ayat yang sebelum ni kan. Jadi sebab tu wow ni kita consider dia sebagai wow permulaan cerita, sebab dia tidak ada kesinambungan cerita dengan ayat sebelum. Sebab ayat selepas, ayat yang kita baca ini tentang Muhammad itu tidaklah kami ajarkan dia syair kan. Jadi hal lain ni. Okey, wa ni wow permulaan cerita. Ma ni tidaklah. Ni merupakan kalimat haraf, tuan-tuan. Dia merupakan haraf nafi lah. Dia merupakan haraf nafi. So kalau haraf nafi, fungsi dia apa? Fungsi dia menafikan. Fungsi dia menafikan. So tuan-tuan boleh tengok diagram kita ni. Diagram yang kedua. Kalau tuan-tuan belum download, sila download tuan-tuan ni. Ni diagram yang kedua. Ma ni haraf nafi. Ini dia haraf nafi. Salah satu daripadanya ma dekat sini lah. Kenapa saya tak letak kat sini? Sebab apa tahu? Sebab ma ni dia ada 3 jenis. Dia dalam kelompok yang lain. Ma ada 3 jenis, tuan-tuan. Yang pertama ialah ma apakah, itu ialah ma dia isim tanya. Yang kedua ma apa yang, itu ialah isim mewakili, kita selalu jumpa ni. Dan yang ketiga ma haraf nafi. Jadi saya tak letak ma kat situ sebab takut pelajar akan confuse, ni ma selalu nampak ma, jadi dia ingat ma yang lain. Jadi sebab saya tak letak kat situ, saya akan jelaskan pada pertemuan-pertemuan bila kita membahaskan ayat. So ma yang tuan-tuan jumpa ni ialah ma haraf nafi. So kalau ma haraf nafi, fungsi dia apa, tuan-tuan? Fungsi dia menafikan, fungsi dia menafikan kalimat selepas daripada itu, tuan-tuan. So kalau kalimat selepas daripada itu, kalau kalimat selepas daripada itu merupakan kami mengajar, maknanya kalau tidaklah kami mengajar, kami tak mengajarlah. Kalimat selepas ma ni ialah alamna, kami mengajar, kami telah mengajar kan. Tapi sebelum kalimat kami telah mengajar ni ada ma, ada perkataan tidak. Jadi jawapannya lah kami tidak mengajarlah. Tapi dalam kalau skema bahasa Arab, dan tidaklah kami telah mengajar dia. Tidaklah ni yang kita sebut dulu. Okey, alamna. Alamna ni maknanya kami telah mengajar. Ini merupakan kalimat fa'il, iaitu fa'il madhi, tuan-tuan. So ganti nama diri dekat lam tu apa, tuan-tuan? Cuba tuan-tuan jawab, tuan-tuan. Ganti nama diri dekat lam tu ialah kami, betul ke tidak? So kami dalam konteks ayat ini sebenarnya dirujuk pada siapa, tuan-tuan?
dan tidaklah kami mengajar dia itu syair. Kami dan tidaklah kami telah mengajar dia itu syair. Kami itu siapa? Cuba jawab tuan-tuan. Dirujuk kepada siapa? Rujuk kepada Allah dan kerajaannya. Kalau tuan-tuan kata dia rujuk kepada Allah, jawapan tu dari segi jawapan betul, dari segi makna betul. Tapi dari segi teknikal salah. Sebab kami tu dia merujukkan ramai kan. Jadi yang paling selamat tuan-tuan kata dia rujuk kepada Allah dan kerajaannya. Maknanya Allah pun tak ajar, Allah pun tak perintahkan malaikat untuk ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat situ kamilah Kemudian ada tak maf'ulun bih? Maf'ulun bih ni ada tuan-tuan maf'ulun bih ni ilahu. Okey, tuan-tuan dengar dulu kalau tuan-tuan jumpa kalimat perbuatan, kalimat fi'il, tiba-tiba selepas kalimat fi'il tu ada ganti nama diri melekat selepas dia. So secara automatik ganti nama diri itu menjadi maf'ulun bih. Okay, apa dia maf'ulun bih? Maf'ulun bih tu yang kena buat. Kalau kami tidak mengajar dia, siapa yang kami tidak ajar? Dia lah. Mereka tidak mengajar aku. Siapa yang tidak diajar? Aku yang tak belajar tu maksud dia kami tidak mengajar engkau. Jadi yang tidak menerima pelajaran siapa? Engkau. Jadi yang kena buat tu, kalau kami memakannya, katalah ma tu tak ada kita tak pakai tidak kami memakannya, siapa yang kena makannya tu lah. Dia melihat ku, siapa yang kena lihat? Ku. Jadi yang kena buat tu, itu kita panggil maf'ulun bih tuan-tuan. Jadi kaedah yang saya berikan pada tuan-tuan, kadang-kadang Allah gunakan kaedah ganti nama diri di selepas kalimat perbuatan itu sebagai kaedah maf'ulun bih. Kadang-kadang tak ada, kadang-kadang maf'ulun bih itu dalam bentuk aku makan nasi. Yang kena makan siapa? Nasi. Nasi itu maf'ulun bih. Tapi kadang-kadang aku memakannya, nya tu maf'ulun bih. Jadi nya tu rujuk pada siapa? Tengoklah dalam cerita tu bukan rujuk pada nasi, rujuk pada rambutan tak kira lah. Tapi itu makna maf'ulun bih. Jadi kaedah yang saya berikan pada tuan-tuan, kalau ada fi'il, kalimat perbuatan tuan-tuan jumpa, lepas kalimat perbuatan tu ada lepas dia terus ada ganti nama diri yang melekat. So secara automatik ganti nama diri inilah yang menjadi maf'ulun bih dia yang kena buat. Tak percaya cuba tuan-tuan tengok sesama dengan saya dan tidaklah kami mengajar dia. Tidaklah kami mengajar dia. Siapa yang kami tak ajar? Dia tu lah. Itu maksud dia. Faham tak? Okey, sekarang ni apa kerja kita tuan-tuan? Sebab tu saya nak tuan-tuan belajar dengan sistem Al-Furqan ni. Tuan-tuan tolong share. Siapa belum share, tolong share. Okey, siapa nak belajar dengan Al-Furqan, tuan-tuan pergi dekat 019-511-9000, type kat tu saya berminat. Nanti tahulah admin Al-Furqan akan bantu tuan-tuan. Jadi sistem kita selain daripada teknikal yang saya sebut tadi pada tuan-tuan, kita blendkan dengan kefahaman, barulah Al-Quran ni boleh difahami dengan mantap. Jadi dekat sini, tuan-tuan kena tahu, ni memang ganti nama diri. Tuan-tuan tahu, dari segi teknikal ni merupakan maf'ulun bih yang kena buat kan kepada alamna. Tadi saya ada jelaskan kan. Jadi perkara lain yang tuan-tuan kena tahu, who ni sebenarnya dia rujuk pada siapa dalam konteks ayat ni. Dan tidaklah kami mengajarkan dia akan syair. Dia ni rujuk pada siapa tuan-tuan? Dia ni lah rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Tidaklah kami mengajarkan dia. Okey, sekarang ni tuan-tuan nak tengok kalimat yang berikutnya tuan-tuan Kalimat berikutnya asy-syi'ra ni. So ini tuan-tuan maf'ulun bih juga tapi kita panggil sebagai maf'ulun bih yang kedua. Ini kita panggil dia sebagai maf'ulun bih yang kedua. Okey, saya nak jelaskan pasal maf'ulun bih yang kedua tuan-tuan dengar dulu Maf'ulun bih yang kedua ni bukanlah benda kedua yang kena. Macam ni Kadang-kadang orang confuse. Pelajar saya selalu confuse. Dia kata, Ustaz, saya makan nasi dan saya makan rambutan dan jambu. Jadi diingat rambutan tu maf'ulun bih pertama yang kena makan kan? Yang kena makan Rambutan tu maf'ulun bih yang pertama dan jambu. Jambu tu maf'ulun bih kedua. Salah, bukan. Itu bukan maf'ulun bih. Itu kita panggil atof dan maktuf sebab waw itu yang menyamakan baris sebelum dan baris lepas. Itu bukan Maf'ulun bih kedua ni tuan-tuan. Aku bagi engkau susu, aku beri engkau duit, aku belikan engkau buku. Engkau tu yang melekat dengan aku belikan, itu maf'ulun bih. Jadi yang dibelikan kepada engkau tu buku kan, itu maf'ulun bih yang kedua tuan-tuan. Jadi itu kita panggil maf'ulun bih pertama dan maf'ulun bih yang kedua. Jadi dalam konteks ini tuan-tuan kita jumpa dan tidaklah kami mengajar dia akan syair. Kami tidak mengajar dia syair. Jadi dia tu maf'ulun bih yang pertama. Apa yang tidak diajar kepada si dia tu? Syair. Jadi dia tu maf'ulun bih yang pertama. Sebablah dialah orangnya yang tidak diajar. Yang kedua, dia tu tidak diajar apa? Tidak diajar syair. Syair itu kita panggil sebagai maf'ulun bih yang kedua. Dalam istilah teknikal nahwu dipanggil maf'ulun bih tsani. Maf'ulun bih tsani. Tsani kan yang kedua kan? Okey, ni maf'ulun bih tsani. Jadi maf'ulun bih yang pertama ke yang kedua biasanya ujung dia akan baris atas Kalau tuan-tuan nak tengok kat mana tahu. Ni peringkat yang ketiga pengajian kita.
syi'ra kan, syi'ra baris atas kan, tanda yang dia sedang berpangkat mansub. Syi'ra tu sedang berpangkat mansub. Kenapa kita kata dia berpangkat mansub? Sebab tanda mansub ada di situ. Apa tanda mansub dia? Ujung dia baris atas lah. Kalau dia sedang berpangkat marfu', tanda dia ujung dia baris depan. Kalau dia sedang berpangkat majrur, tanda dia ujung dia baris bawah. Tapi kita baca syi'ra ke syi'ru ke syi'ri? Syi'ra kan? So maknanya kita tahu, Ustaz, dia sedang berpangkat mansub. Kenapa awak kata dia pangkat mansub? Saya nampak tanda mansub di situ. Apa tanda dia? Ujung dia baris atas, Ustaz. Oh, kalau ujung dia baris depan apa? Ujung dia baris depan dia bukan pangkat mansub, dia pangkat marfu'. Kalau ujung dia baris bawah, Ustaz, dia bukan pangkat mansub, dia pangkat majrur. Itu maksud dia. Okey. Dia syi'ra baris atas kan? Okey, tanda mansub dia baris atas. Kita tahu settle ya. Okey, penyebab kenapa pula dia dapat pangkat mansub kat situ? Jawapannya kerana dia adalah nombor 3 ni, maf'ulun bih, Ustaz. Dia maf'ulun bih, Ustaz. Sebab tu kita baca syi'ra. Tu maksud dia. Faham tuan? Kita akan ulang benda tu banyak kali supaya tuan-tuan ingat. Kemudian wa dan ni lah kalimat haraf, dia haraf penyambung cerita. Ma tidaklah, sekali lagi kita jumpa haraf nafi. Yang bagi ni fi'il mudhari'. Ia sepatutnya baginya. So inilah fi'il mudhari', ganti nama diri dekat dalam ni ia. Dan tidaklah ia sepatutnya baginya. So ia sepatutnya, ia ni rujuk pada siapa tuan-tuan? Ia sepatutnya. Silap saya dirujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia tidaklah sepatutnya baginya. Kemudian la ni haraf jar, hu sekali lagi kita jumpa ni isim, dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, isim ganti nama diri. Okey tuan-tuan, in dengan illa kalau ada tuan-tuan buang dua-dua ni, tuan-tuan dapat makna ayat ni. In tidak lain melainkan ia, melainkan hanyalah peringatan dan bacaan yang nyata. Jadi kalau tuan-tuan buang in dengan illa ni, tuan-tuan terus dapat makna ayat ni. Ia adalah peringatan dan bacaan yang jelas. Nampak? Dengar tuan-tuan dengar dulu. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Tidaklah ia melainkan ia merupakan peringatan dan bacaan yang jelas. Nampak? Tidaklah ia melainkan. Tapi kalau tuan-tuan buang tidaklah dengan melainkan ni, tuan-tuan akan dapat ia adalah peringatan dan bacaan yang jelas. Nampak tak? Okey Ustaz, kalau macam tu, buat apa yang Allah letak in dengan illa ni? Dia ada satu teknik yang kita sebut sebagai penegasan. Taukid. Tidak lain, ini adalah peringatan kan. Tapi kalau tuan-tuan tak pakai in illa tu, ini adalah peringatan dan bacaan yang jelas. Tapi kalau tidak lain, ini melainkan adalah, kan dia ada penegasan di situ tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan jumpa in dengan ila, tuan-tuan buang aja dua-dua tu. Tuan-tuan boleh sebutlah dalam kita punya i'rab ni, kita boleh sebutlah ini adalah kalimat haraf dan sebagainya kan. Cuma kita buat sama tuan-tuan. Tapi ini saya nak tuan-tuan fahamkan makna dia ataupun secara teknikal macam ni tuan-tuan nak dapatkan kefahaman dari sudut rangkap ni. Okey, in tidaklah ni ialah haraf-haraf nafi. Huwa ia, naik isim. Ini ialah isim ganti nama diri. Dia rujuk, dia ganti nama diri kepada Al-Quran. Tidaklah, Quran itu adalah peringatan dan bacaan yang jelas. Illa ni haraf pengecualian. Haraf pengecualian. Zikrun ini merupakan kalimat isim, dia isim biasa, dia baris depan kerana dia merupakan khabar kepada huwa ni. Nanti lain kali kita belajar benda tentang khabar. Wa ni haraf penyambung cerita. Qur'anun ni ataf maktuf dengan zikrun ni. Ni yang saya kata tadi, dia makan jambu dan apple, ingat tak saya kata? Jadi apple tu, yang buah yang kedua, dia bukan maf'ulun bih yang kedua tau, dia merupakan ataf maktuf. Ni contoh dia. Tidak lain ia melainkan zikrun wa Qur'anun. Jadi Qur'anun ni dia dapat baris depan ni sebab dia ikut kalimah zikrun ni. Nanti senang-senang pada pertemuan lain kita akan bahaskan. Kita jumpa. Wa ni banyak tuan-tuan. Wa penyambung ni banyak yang menyamakan baris. So Qur'anun mubinun ni dua isim berpasangan, dia pasangan mausuf dan sifat. Jadi mausuf sifat pun follow. Ini kita belajar pada peringkat yang ketiga dekat sini tuan-tuan. Dekat at-tawabi' ni. Ini tentang isim, semua tentang isim. Semua yang kita baca tadi tu semua isim. Jadi mula-mula kita jumpa tadi haraf ataf maktuf kan. Kemudian yang kedua tu kita jumpa yang nombor satu ni. Qur'anun mubinun, dia sifat, dia follow baris zat. Sebab tu kita masuk dia dalam kelompok at-tawabi'. Tawabi' ni maknanya follow baris orang lain. So tuan-tuan, terima kasih atas perhatian dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Tuan-tuan tolong share dan dan yang belum follow, kita tolong follow dan kita nak sebut. Terima kasih atas perhatian dan insya-Allah kita jumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.